Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-51. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-68 hingga 70 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ittakhadallahu walada. Subhanahu huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Mereka berkata Allah mempunyai anak. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan itu. Dialah yang maha kaya, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaannya. Tidaklah ada sebarang keterangan di sisi kamu yang membuktikan apa yang kamu dakwakan itu. Mengapa kamu berani mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Apa yang mereka beroleh hanya kesenangan dunia. Kemudian kepada kamilah tempat kembalinya mereka. Kemudian kami akan rasakan mereka azab yang berat disebabkan perbuatan kufur yang mereka lakukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah ittakhaza pada ayat yang ke-68 surah Yunus diambil daripada perkataan akhaza, yang bermaksud mengambil sesuatu yang dipilih atau dikehendaki. Dari sini wujud kesan bahawa apa yang diambil itu tentulah sesuatu yang bermanfaat kepada orang yang mengambilnya. Kalimah tersebut juga difahami dalam erti menjadikan sesuatu untuk memanfaatkannya. Selain itu, kalimah subhana pada ayat ke-68 surah Yunus ini diambil dari perkataan sabaha yang bermaksud menjauh. Kalimah subhana digunakan untuk menjauhkan sifat, zat dan perbuatan Allah Subhanahu Taala dari segala macam kekurangan atau ketidakwajaran. Ia digunakan untuk menunjukkan kehairanan bagi sesuatu sama ada kerana indahnya sesuatu itu. Di samping itu, kalimah al-ghani pada ayat yang ke-68 surah Yunus ini diambil daripada kata dasar yang terdiri daripada huruf ghain, nun dan ya, yang membawa kepada dua maksud. Pertama, kecukupan, sama ada cukup dari sudut harta ataupun selainnya. Kedua, suara. Kemudian kalimah sultan pada ayat ke-68 surah Yunus diambil dari perkataan sultah yang bermaksud kekuasaan. Penambahan huruf alif dan nun pada akhir kalimah itu menunjukkan kesempurnaan.
Manakala kalimah mata' pada ayat ke-70 surah Yunus bermaksud kenikmatan yang bersifat sementara dan mudah diperoleh serta segera hilang. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-68 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa sebahagian kaum musyrik mengatakan bahawa malaikat itu adalah anak perempuan Allah, sedangkan orang Nasrani mengatakan bahawa Al-Masih adalah anak Allah. Demikianlah pula orang Yahudi, mereka menganggap Uzair itu anak Allah. Bagaimana Allah mempunyai anak, sedangkan dialah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya yang tidak memerlukan bantuan seorang makhluk pun. Allah memang maha kaya dengan zatnya, tidak memerlukan sesuatu yang lain, baik pada masa yang lalu ataupun pada masa mendatang. Justru ayat ke-68 surah Yunus ini memberi pengertian bahawa segala pendapat yang tidak ada dalilnya haruslah dianggap sebagai kebodohan. Demikian juga semua i'tiqad, pegangan keagamaan tentulah memerlukan dalil yang kuat. Tanpa dalil tidak mungkin dipercayai kebenarannya. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui mentafsirkan ayat ke-69 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrikin itu, sesungguhnya mereka yang membuat kebohongan terhadap Allah dipastikan tidak akan memperoleh kemenangan dan tidak akan terlepas dari azab Allah. Misalnya mereka mengatakan Allah itu bersekutu, ada Tuhan lain di luar Allah, atau Allah itu mempunyai anak, atau menyatakan para wali itu mengetahui segala rahsia makhluk. Justru dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan suatu pernyataan kaum musyrikin yang menuduh bahawa Allah itu beranak seperti dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-68 surah Yunus ini dengan menukilkan pandangan Al-Baydawi yang menghuraikan di dalam tafsirnya, ayat ini menunjukkan bahawasanya setiap perkataan yang tidak berdalil adalah suatu kebodohan dan suatu kepercayaan tidak mestilah yang tegas dan dapat dipertahankan. Sedangkan taklid iaitu mengikut orang lain dengan membuta hati tanpa disertai hujah sahaja di dalam soal kepercayaan tidaklah dapat diterima. Hamka menyatakan bahawa peringatan terhadap pendirian bahawa Allah beranak ini telah dibicarakan juga di dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am. Kemudian di dalam surah Yunus melalui ayat ke-68 ini dan dibantah lagi di dalam surah Maryam dan surah Al-Anbiya. Oleh sebab itu, maka kata ikhlas, tauhid dan Islam, demikian juga fitrah adalah mengandungi satu maksud, iaitu menyatukan fikiran kepada keesaan Allah yang mutlak. Kalau sudah terdapat di dalam fikiran sesuatu gejala fikiran bahawa ada lagi yang lain yang berkuasa bersama Allah di samping Allah yang dinamai syirik, nescaya rosaklah tauhid, rosaklah ikhlas, Islam dan fitrah itu. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ke-68 hingga ayat 70, surah Yunus ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai anak. Hubungan Allah dengan makhluknya adalah hubungan antara zat yang diciptakan dan menciptakan, bukan hubungan darah. Semua manusia berpotensi menjadi makhluk istimewa berkat iman dan takwa serta amal soleh. Selain itu, sesiapa yang menuduh Allah mempunyai anak tidak akan beruntung. Beruntung dalam bahasa Al-Quran dipakai untuk kehidupan manusia sehari-hari dan kehidupan yang lebih tinggi dalam batin manusia untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Di samping itu, kenikmatan kafir di dunia hanyalah sekejap dan mereka akan mendapat siksaan di akhirat yang abadi. Setiap manusia sama ada mukmin atau kafir mendapat kemudahan kehidupan sesuai dengan takdirnya. Terkadang kafir terlihat lebih senang, tetapi itu hanya sementara. Namun akhirnya kekafiran memberi kesan penderitaan.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-68 hingga 70 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-68 hingga 70 surah Yunus ini mengenai teguran kepada sebahagian orang kafir yang tergolong daripada orang Yahudi, Nasrani dan orang musyrik yang menyatakan bahawa Allah mempunyai anak. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada hamba-hambanya yang mukmin bahawa orang Yahudi, Nasrani dan musyrik menyatakan bahawa Allah mempunyai anak sebagaimana kepercayaan orang Yahudi bahawa Uzair adalah anak Allah, kepercayaan orang Nasrani bahawa Isa Al-Masih adalah anak Allah dan orang musyrik percaya bahawa malaikat adalah anak perempuan Allah. Maka Tuhan menyangkal prasangka dan tuduhan mereka sangat tidak masuk akal, bahkan jauh sekali untuk dibenarkan tuduhan ini. Kerana dialah yang menciptakan, memiliki dan mencukupkan, bahkan langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya adalah ciptaannya. Dialah yang maha besar. Allah tidak memerlukan semua yang ada, sebaliknya merekalah yang memerlukan Allah. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-68 hingga 70 surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita supaya tidak menyatakan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Kerana perbuatan tersebut itu merupakan suatu kebodohan yang besar. Apalagi setelah mendapat keterangan dari wahyu yang dibacakan dan mereka yang menuduh Allah mempunyai anak itu masih tetap mempertahankan pegangannya. Hal ini menunjukkan kebebalan mereka. Tuduhan serta perkataan yang mereka katakan tersebut adalah suatu perbuatan yang mungkar sehingga hampir menyebabkan langit terbelah kerana kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala dalam surah Maryam ayat ke-88 sehingga 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Dan mereka yang kafir berkata Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Demi sesungguhnya kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya. Langit nyaris-nyaris pecah disebabkan anggapan mereka yang demikian dan bumi pula nyaris-nyaris terbelah serta gunung-gunung pun nyaris-nyaris runtuh ranap kerana mereka mendakwa mengatakan Allah Ar-Rahman mempunyai anak, padahal tiadalah layak bagi Allah Ar-Rahman bahawa ia mempunyai anak. Walaupun mereka memperkatakan mungkar tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala masih tetap memberikan mereka rezeki dan memanfaatkan mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala azan sami'ahu min Allah innahum la yad'una lahu walada wa innahum la yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada sesuatu yang lebih besar, tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar dari bentuk disakiti yang ia dengar selain Allah. Mereka menyatakan bahawa Allah memiliki anak. Meskipun demikian, Allah masih memaafkan mereka dan tetap memberikan mereka rezeki. Hadis riwayat Imam Bukhari, namun perkataan Allah itu mempunyai anak adalah tetap tidak layak dinyatakan dan ia merupakan suatu yang mungkar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-68 hingga 70 surah Yunus ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah sentiasa sedar bahawa orang yang berpegang kepada sesuatu tanpa mempunyai alasan dan bukti adalah menunjukkan kepada sikap kebodohan diri sendiri. Kedua, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah sentiasa berusaha membersihkan hati dan perbuatan dari perkara yang membawa kepada menyekutukan Allah, iaitu syirik,
serta meragui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.